Soalan minggu lepas, ada soalan tak? Yang Cikgu Adam tu, yang bincang dengan Cikgu Adam. Ada nak tanya? Okay, siapa nak tanya boleh tanyalah sebelum kita mula kelas 12.10. Okay, nak tanya pasal soalan minggu lepas. Okay, sekarang dah ada 30. Okay, yang update dekat Google Form 20 orang. Okay, Haisha, Idina, Humairah, Fatihah, Zulaika, Nurul Huda, Anu Najla, Nurin Afza, Dania, Aisyah, Fatin Habihah, Nur Alianisha, Diana, Anissa, Nudayana, Diana Kristina, Syaza, Nur Nabihah, Azalia, Hanish, Batisha, Eva, Raja Wan, Masarah, Nur Alia, Farisah, Iqmal. Okey, seorang lelaki Iqmal. Lelaki mana lain? Okey, Diana. Okey. Okeylah, kita dah ada 35, 36. Okey, kita mulakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat. Okay, sejahtera. Okay, sebelum kita mula, kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min fazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Okay, minggu lepas tak terpaksa saya tangguhkan kelas sebab bagi laluan untuk ni kelas tambahan. Okay. Pejutan akhir untuk pelajar SPM 2020. Okay. Ini soalan yang kita nak bincang inilah. Okay. Soalan SPM yang abang kamu ambil, kakak kamu ambil yang itu. Okay. Keluar soalan penyata kewangan. Okay. Penyata kewangan yang ni lah. Tapi bukan sebiji macam ni lah. Okay. Tapi soalan dia akaun perdagangan ontologi dan juga penyata kewangan. 2020 maksudnya tahun ni keluar. Tahun sebelum pun 2019 pun keluar. Dia 2 kali keluar. Okay, soalan yang tajuk yang sama, dua-dua berada di soalan yang wajib. Maksud di sini saya nak tekankan akaun perdagangan ontologi dan juga penyata kedudukan kewangan setiap tahun mesti dia akan keluar. Kalau dia tak pergi soalan wajib, dia boleh jadi soalan pilihan. Sebab itulah kamu kena kuasai. Okay? Untuk akaun ni, khusus akaun, penyata akaun perdagangan dan juga PKK ni, orang kata apa, tajuk yang paling favorite lah, mesti dia ada. Okay? Kalau paling kurang pun di sebahagian tu keluar. Okay? Akaun perdagangan ontologi, sediakan akaun perdagangan ataupun sediakan penyata kedua kewangan. Okay? Paling kurang dia keluar. Okay? So, perlu kita kuasai. Okay? Bahagian ni lah, ni dia kata 4 kan, dia kata 4 dengan pelarasan.
Okay, nantilah saya share tajuk-tajuk yang keluar pada tahun ni, okay, yang 2020. Okay. Bila awak datang sekolah nanti boleh saya share lah. Okay. Okay, untuk modul tu yang saya share yang warna biru tu, saya dah hantar photostat untuk ni dah cetak. Ni dalam bentuk buku macam bentuk buku oranye tu. Siapa nak jawapan buku oranye tu, dalam proses jawapan tu saya tengah kumpulkan jawapan. Nanti saya share dekat kamu untuk kamu rujuk, okay, untuk buku oranye tu. Okay, yang biru ni belum siap lagi. Okay, belum siapkan lagi. Okay, belum siapkan lagi. So nanti saya share kat kamu. Okay. Apa juga? Tak apa. Apa? Sebab keluar online. Apa kan? Okay, so kita bincang soalan nombor ni. Soalan nombor 5, Cik Husna. Okay, semua dah print ke nak awak tengok saya punya soalan je? Buat respon. Awak tengok daripada skrin ni saja ke ataupun awak dah print soalan? Soalan. Wan Maisarah print Tengok dari skrin. Ya, tapi awak standby ni jawapan tu awak standby Okay. Maksudnya awak standby lah, paling kurang test pack lah, okay. Tapi saya lebih suka pakai journal, okay, sebab nanti exam, kamu nanti tak terkejut. Sebab dia test pack untuk exam SPM dia tak bagi banyak, dia bagi slide 2 slide je. Okay, yang tu tujuannya untuk kertas 2 soalan 1, okay. Selebihnya kita lebih gunakan journal ataupun ledger. Okay, kalau soalan akaun dagangan dengan PKK ni sebaiknya guna journal lah sebab dia dah garis. Okay, dia dah bagi garisan tu, dah ada 3 garisan. So kita hanya tu je, terus isi je. Okay, itu dah kegunaan dia. Okay, so saya nak kamu biasakan dengan journal dan juga ledger. Okay, kita mulakan. Cik Husna memulakan perniagaan butik Lawa Nana pada 1 Jun 2019 di Precinct 11. Putrajaya. Perniagaan telah menetapkan urus niaga hanya secara tunai. Maklumat diperolehi daripada buku keakuntangan. Okey, saya nak kamu mantaplah dunia ni, mesti kamu kuasai. Kalau keluar soalan ni maksudnya markah dalam 25 markah tu kamu dah dalam tangan. Okey. Okey. Butik Lawa Nana, imbangan duga pada 31 Mei. Ada modal, ada tunai, ada bank, ada lengkapan, kenderaan, belian dan jualan, utility. Okay, siapa boleh jawab? Utility tu apa sebenarnya? Utility sama dengan apa? Okay, utility tu sama macam kita bayar bil internet, Astro. Okay, so kita nak anggap sebagai apa? Utility sama macam semua. Utility, istilah dia sama macam, ada yang pakai, ada pedagang pakai utility, ada pakai nama tu. Okey, seorang jawab. Kadar bayaran. Siapa yang? Kadar bayaran. Okey, tahniah. Okey, jawapannya ialah kadar bayaran. Okay, kadar bayaran tu bil-bil internet, Astro, okay, bil air, okay, sewa, gaji, insurans, yang ni normal lah, kamu tahu sangat lah, okay, dah selalu sangat kita jumpa. Okay, maklumat tambahan. Okay, so kita selesaikan maklumat tambahan sama-sama. Okay, beza dengan rekod tak lengkap, dia bagi maklumat dia tak lengkap, maksudnya nak kena cari jualan dulu, nak kena cari belian dulu. Okey, banyaklah kena cari dulu. Okey, so kalau yang ni soalan lengkap lah, maksudnya bukan rekod tak lengkap. Tapi kesinambungannya dia buat begini lah, kesinambungannya kita ke kuasai benda ni. So rekod tak lengkap, kaedah analisis tu kamu tak ada masalah. Okey, inventory akhir dinilaikan pada harga kos 10,200 dengan 13,420. Yang ni saya tak perlu terangkan, kamu dah tahu sangat. Okey, yang ni adalah nilai paling rendah.
Okay, nilai paling rendah. So, satu kedudukan dekat kos jualan, satu lagi dekat aset semasa. Ini tak ada masalah. Okay. Yang ada masalah je yang kita bincang sama-sama. Bil elektrik diterima pada 31 Mei 2020 menunjukkan jumlah yang perlu dibayar 470. Okay. Maksudnya dia ada jumpai satu bil elektrik pada 31 Mei. 31 Mei ni dia menunjukkan tarikh tutup akaun. Tiba-tiba dia nak tutup akaun, dia jumpa satu bil, okay, maksudnya yang perlu dibayar. Maksudnya kes ni belum dibayar. Okay. So, apa kesan dia pada timbangan duga? Kesannya dekat mana? Okay. Bil elektrik adalah di bawah kategori apa? Sewa ke ataupun utility? Okay, respon. Okay, kita ada 40 orang dalam ni. Okay, respon. Okay, bil elektrik di bawah apa sebenarnya? Utility. Okay, Aisyah Iwani kata utility, maknanya dia memberi kesan dekat utility. Okay, bila kes belum dibayar, maksudnya kita kena tambahkan. Okay, kena tambahkan utility ni, tambahkan sebanyak 470. Okay, cuba awak tambahkan dengan 470, dapat berapa nilai? Okay, 470. 4070. Okay, terima kasih Fatihah. 4070. Okay. So, cara yang saya senang untuk kamu ingat, macam ni cara dia. Okay, potong, letakkan 4070. Okay, 4070. Okay. So, dekat dua Roman ni, bila sebut belum dibayar. Okay, maksudnya yang perlu dibayar ni maksudnya belum dibayar lah. So, timbul satu utility. Okay, nama dia utility belum bayar. Okay, nilainya sebanyak 470. Okay, di manakah tempat? Kalau utility belum bayar kat mana? Okay, selalu sangat boleh keluar. Kalau belum bayar ni mesti kat situ. Okay, kat situ kat mana? Siapa boleh jawab? Okay, dengan confident lah. Okay, dia mesti kat sini. Okay, siapa nak jawab? Utility belum bayar. Ada dua je tempat dia. Aset semasa ke ataupun liability semasa? Liability semasa. Okay, Diana. Okay, salah Aisyah. Okay, liability semasa. LS. Okay, liability semasa. Okay, senang bila kita tulis benda ni, nanti kita nak pindahkan, tak apa. Okay, Aisyah awak cuba. Okay lah. Okay, yang lain tak respon tu lagi tu Okay. Okay, so yang ni kita tulis ni untuk kita ingat, kita tahu dekat mana tempat ni. Okay, satu baiki dekat imbangan duga, satu lagi baiki dekat maklumat tambahan. Okay, sunyilah jualan belum terperoleh. Okay, istilah jualan belum terperoleh, maksudnya hasil belum terperoleh. Apa jadi pada jualan? Bertambah ke berkurang? Jualan belum terperoleh. Kalau belum bayar kena tambah. Kalau belum terperoleh kena okay, hasil belum terperoleh ataupun kita menerima hasil lebih awal. So kita nak iktiraf dia sebagai apa? Kita baiki dekat jualan dulu. Okay, dekat jualan dulu, bila sebut istilah hasil belum terperoleh, nak tambah ke tolak? Okay, seorang. Tolak. Okay, Syarwini kata tolak. Okay, ini dia punya nilai, orang panggil apa? Rumus dia. Okay, hasil ada belanja. Okay.
Hasil boleh jadi belum terima ataupun belum terperoleh. Okay, kalau belanja belum bayar ataupun prabayar. Okay, prabayar. Okay. Kalau belum terima kena tambah. Okay, kalau belum terperoleh kena tolakkan. Okay. Kalau belum bayar kena tambah, kalau prabayar kena tolakkan. Ni kalau rumus, kalau kita tak guna account, kita pakai rumus gini pun tak apa. Okay. Belum bayar tambah, belum terima tambah. Belum terperoleh tolak, prabayar tolak. Okay. Okay, so dekat jualan tu kamu kena tolak. Okay, jualan tu ialah jualan belum terperoleh 3,800. Itu buat tolakkan. 60860 tolakkan 1,800. Okay. Kita tunggu jawapan. Jangan tunggu rakan yang sama je kira. Okay, yang lain pun kena kira lah. Okay. Okay, seorang. Tak apa juga. Tak apa juga. 57060. Okay. So jawapan ni 57060. Okay. Bila kita dapat jawapan tu, betul lah tu. Okay. Okay. Alia, Nisha dengan Aisyah ni. Okay. So potong nilai yang ni nilai yang kamu okay. Senang ni lah. Potong je nilai yang lama ni. Potong, letakkan nilai yang baru. 57060. Okay. 57060. Okay. Okay. Apa jadi pada jualan belum terperoleh? Aset semasa ataupun liability semasa. Okay. Benda yang sama dia tanya. Dia ulang-ulang. Okay. Jualan belum. Okay. Tanya. Dia adalah liability semasa. Okay. Nama dia adalah jualan belum terperoleh. Okay. Nama dia. Jumlahnya 3,800. Okay. Liability semasa. Okay. Okay. Setakat ni 3 Roman. Nah, inilah dia punya maklumat tambahan. Okay. Okay, ada nak tanya? Setakat ni. Okay, nak tanya terus direct. Okay, kita ada kat sini 42 orang. Boleh tanyalah. Jangan sama je. Yang tanya adalah Nisha, Diana. Okay, yang jawab kan, yang respon. Okay, 2 orang je respon. Yang lain tak ada respon pun. Okay, tak setakat ni. Setakat 3 Roman. Ada nak tanya? Ada Okey, seterusnya ialah komisen daripada Batik Laila masih belum terima sebanyak 920. Okey, komisen belum terima. Okey, komisen belum terima sebanyak 920. Okey. Kat sini hasil belum terima, hasil. Okey, komisen tu hasil. Bila belum terima, so kita nak anggap sebagai apa? Hasil belum terima, komisen belum terima. Belum terima. Okey, so Diana bagi tahu aset semasa. Betul 920 ni adalah aset semasa. Okey, cuba kita cek dekat imbangan duga. Ada tak komisen? Dia mesti 2 tempat. Pelarasan ni mesti ada 2 tempat. Ada tak komisen dekat pelarasan? Jumpa tak komisen?
Tak ada kan? Okey. Okey. So bila tak ada, soalan ni bukan soalan salah sebenarnya. Dia tak salah. Okey. Bila tak ada kita kena wujudkan. Kita wujudkan jadilah komisen. Okey. Maksudnya kalau dekat imbangan duga tak ada, kita wujudkan. Wujud tu dekat mana? Wujud dekat ni dekat perasaan. So wujudkanlah komisen. Okey, komisen 920. Okey, so dia akan jadi hasil ke belanja. Kenapa dua? Aisyah, Diana, Alia. 3 orang yang respon. Okey, kita dah ada 44 orang. Okey. Jangan sama-sama respon. Jangan sama kira. Okey. Komisen. Komisen hasil ke belanja? Hasil ke cikgu? Okey, Fatihah. Hasil. Okey, komisen hasil. Okey. Komisen tu adalah hasil. Okey. Tu jawapan dia. Okey. Hasil. Okey, dividen hasil, komisen hasil. Okey. So kat situ ada 2 tempat lah. Okey, kalau tak ada diimbangan duga, so pelarasan tu kamu kena rekod 2 kali. Okey, kena rekod 2 kali. Okey. Sebab kita kena faham konsep dia iaitu mesti ada 2 kali pelarasan. 1 pelarasan, 2 kesan. Okey, kena ingat gitu. 1 pelarasan akan ada 2 kesan. Okey. Okey, sebenarnya kadar susut nilai bagi semua aset bukan semasa ialah 10% mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, kalau ikut kaedah baki berkurangan, so kita kena tolakkan susut nilai yang lama. Okey. Kalau kita tengok soalan ni, kalau cari susut nilai terkumpul tak jumpa. Okey. Susut nilai terkumpul tak ada. Okey. Kalau tak ada, tak perlu kita tolaklah. Maksudnya kita ambil nilai kos, terus awak darab dengan 10%. Okey. Maksudnya walaupun dikata kaedah baki berkurangan, tapi maklumat susut nilai tak ada, so abaikan. Gunakan nilai kos. Okey, kenderaan dengan lengkapan. Cuba kira lengkapan. Sini saya potong. Okey. Okey, lengkapan. Okey, untuk cari susut nilai lengkapan nilainya 13,600 darabkan dengan 10%. So kat sini susut nilai lengkapan ialah 1360. Ya tak? 1360. Okey, betul ada Nisha. Okey. So untuk susut nilai kenderaan. Okey, sama lah. Okey, sama. Susut nilai dia 20,000 darabkan dengan 10%. Okey, jawapannya ialah 2,000. Okey, double check betul tak? 2,000. Dia sebenarnya 10% tu potong belakang je kosong. Okey, betul 2,000. Okey. Okey, so kita dah dapat jawapan dia. So kita mesti tahu di mana tempat dia. Okey. So kita ambil yang lengkapan. Lengkapan. Okey. Kita faham tadi mesti ada 2 tempat. Satu susut nilai, satu lagi susut nilai terkumpul. Okey. So kita kena, okey, saya rekod sini Satu susut nilai. Susut nilai. Mula-mula tadi ialah lengkapan. Okey. 1360. Satu lagi mesti tulis susut nilai terkumpul. Lengkapan. Okey, maksudnya mesti ada 2. Susut nilai lengkapan, susut nilai terkumpul lengkapan. Okey, susut nilai lengkapan hasil ke belanja. Okey, saya tanya bagi pelajar yang lemah lah. Okay, pelajar yang selalu jumpa ni, dia tak kisah dah tahu sangat lah. Ni mesti kat situ. Okey, susut nilai lengkapan
Dia tak ada terkumpul kan. Okey, hasil ke belanja? Okey, hasil atau belanja? Okey, belanja. Okey, kes 9, belanja. Okey, susut nilai terkumpul lengkapan. Okey, dia akan berada di aset bukan semasa. Okey, dia akan berada di aset bukan semasa. So nanti kena tolak. So dia dulu ABS. Okey, aset bukan semasa. Okey. Okey, yang tu selesai lengkapan. Okey, sama juga dengan kenderaan. Kenderaan pun sama. So awak kena tulis. Okey, tujuan kena tulis ni nanti kamu senang nak rekod. Bila tak tulis, kita dah kira cuma nak rekod kat mana tak tahu. Itu tujuan dia lah. Okey. Dia susun nilai kenderaan, susut nilai okey, yang tadi tiga tadi 2000. Okey, nilai yang sama 2000. Satu dekat belanja, satu dekat ABS. Okey, satu dekat belanja, satu lagi dekat ABS. Okey. Okey, maksudnya kat sini, dekat 5 Roma ni ada 4 pelarasan. Kalau 4 pelarasan, boleh jadi 4 markah. Okey, ada 4 markah. Okey, rugi kalau kita tak buat. Yang ni 4 markah ni, senang-senang kita dapat. Kita kira, lepas tu kita rekodkan. Okey, dekat belanja dengan aset bukan semasa. Okey, ada soalan? Okey, ada soalan tanya? Okey. Syah kata tak ada. Ifatu, okey, Ifatu respon, okey, bagus. Okey. Okey, so kita tengok Cik Husna yang ke-6. Cik Husna mengambil beberapa helai pakaian bernilai 1730 untuk kegunaan sendiri. Okay, bila dia ambil barang niaga untuk kegunaan sendiri, so dia menimbulkan apa? Ambil untuk kegunaan sendiri. Dan dia kata untuk anak dia, untuk isteri dia. Okay, so dia mewujudkan butiran ambilan, betul Kristina. So kita cek dekat imbangan duga. Okay, ada tak ambilan? Okay, bila tak jumpa ambilan, so kita kena, okay, terima kasih Ambalina. Okay, bila tak ada ambilan dekat imbangan duga, so kita wujudkan dekat pelarasan. Okay, so kita wujudkan, okay, ambilan. Okay, ambilan 1730. Okay. Kat mana kedudukan ambilan? Siapa yang masih okay, tak ni kan? Equity pemilik, itu Diana. Okay, okay, so itu kedudukannya dekat equity pemilik. Okay, bila dia ambil barang niaga, okay, walaupun tak sebut barang niaga, tapi dia mengambil helai pakaian sebab bisnesnya adalah pakaian. So apa jadi? Okay, bila dia ambil barang, okay, apa jadi pada ambilan ke, apa jadi pada inventory ke ataupun belian? Okay, bila dia ambil barang, kesan dekat belian ataupun kesan dekat inventory? Siapa-siapa respon? Inventory, okay. Okay, ramai yang kata inventory okay, gini bila kita barang tu, bila kita jual barang siap, maksudnya kita, contoh kita jual pakaian, kita ambil daripada pembekal tu, pakaian tu dah siap. Bila pakaian tu dah siap, so kita memberi kesan dekat belian. Melainkan kita proses. Pakaian tu kita proses. Okay, kita daripada kain kosong, kita cetak batik dia kan. Batik, barulah kesannya dekat inventory. Okay, senang je nak ingat. Bila soalan ni,
Okey, Amalina, bila soalan exam dia jarang tanya tu soalan proses. Dia mesti jual barang siap. Okey. So, Cik Usna ni dia mulakan butik lawa ni, dia maksudnya dia dah order barang siap. Barang tu dah siap, so kesannya mesti berlian. Okey. Kesannya dekat berlian. Okey. Ini sebab dia barang niaga. Okey, barang niaga tu berlian. Okey, so dekat berlian tu 34,000, cuba tolakkan dengan ambilan 1730. Okey, berapakah jumlah berlian ni? Okey. Tiga dua dua tujuh kosong. Okey, so potong nilai lama ni, potong jadikan nilai yang kamu kira tadi. Okey, 32,270. Okey, terima kasih Alanisha, Kristina, Amalina, Aisyah. Okey, okey, itu yang ni lah, dua kali balasan lah, ambilan satu, berlian satu. Okey, okey, yang terakhir. Okey, ini benda baru perkara baru lah sebab dia ada istilah moratorium. Okey, siapa pernah dengar lah? Okey, siapa pernah dengar moratorium ni? Okey. Okey, moratorium ni adalah okey, kita menangguhkan bayaran. Okey, istilah ni sebab ada musim PKP ada istilah moratorium. Moratorium. Okey. So, istilahnya maksudnya kita menangguhkan bayaran. Okay. Kalau keluar exam pun mungkin 2 tahun akan datang. Biasa jarang dia akan keluar tahun depan. Sebab dia biasa dia hantar soalan tu untuk SPM. Dia ada rotation lah. Okay. Okay, so kita tengok pinjaman bank sebanyak 30,000 berkadar 2.3%. Okay. Okey, so dia pinjam 30,000 kadar 2.35% pada 31 Mei 2020. Okey, kita tengok. Okay, kita pun tutup akaun pun 31 Mei 2020. Okey, perlu tak kita kira kadar faedah? Dia pinjam pada tarikh tutup akaun. Perlu tak kita kira kadar faedah untuk tahun itu? Tarikh yang sama. Kalau ikut logik, okay, kita pinjam hari ni, lepas tu tutup. Ya, okay, Aisyah kata ya. Okay, kita pinjam hari ni, lepas tu kita dah, maksudnya biasanya kita bayar bulan per bulan kan, bulan-bulan. Bila hari pertama ni dia tak kena charge. Okay, contoh 31 Mei tutup akaun, 31 Mei pun kita pinjam. Okay, kalau ikut dia punya ni, belum lagi dikira kadar faedah. Okay, belum lagi dikira. Maksudnya kadar faedah ni tak payah kira. Okay, tak payah kira. Okay. Okay, tak perlu kira sebab tarikh yang sama dengan tarikh tutup. Okay. Okay, so memandangkan moratorium telah dilaksanakan, bayaran balik pinjaman bermula 1 Ogos. Okey, 1/8/2020. Okey, sehinggalah tutup akaun. Okey. Okey, berakhir pada 31 Julai 2025. Okey, maksudnya tempoh pinjaman kita hingga 2025. Perkara ini belum direkod dalam mana-mana buku. Okey. Cuba kita fikir logik Okay, kalau kita pinjam, kita dapat duit. Okay, pinjam dapat duit, apa jadi pada bank? Okay, kita pinjam 30,000, lepas tu dia dah luluskan. Okay, so duit tu kita dapat Okay, apa jadi pada bank? Bank berkurang, bertambah. Okay. Diana, Amalina, betul lah, logiknya bertambah. Okay. Yang bayaran tu nombor 2 lah. Okay. Yang kita buat angsuran tu nombor 2.
Okey, bila kita pinjam duit, pertamanya kita dapat duit lah. Okey, bank bertambah. Betul. Okey, bila kita buat kita start bayaran ansuran, barulah bank berkurang. Okey. So kat sini, okey, dekat bank ni kamu kena tambah 30,000. Okay, tambahkan 30,000. Okey. So 28,300 tambah 30,000. So bank akan bertambah. Berapakah nilai bank? 58,300. 58,300. Okey, terima kasih. Okay, potong nilai lama 58,300. Okey. Itu nilai bank. Okey, barulah kita kira berapa pinjaman. Okey. Okey, duit dapat kita dah rekod. Okey. So kita nak kira berapakah pinjaman. Okey. So kita pinjam 30,000. Okey. Dia berakhir pada 31 Julai 2025. Kita kira tahun by tahun. Okey, dia mula bayar 1/8. Okey, mula bayar 1/8. Dia akan berakhir, mesti akan berakhir hingga tarikh tutup akaun. Okey. Mesti berakhir tarikh tutup akaun. Okey. So 31 hari bulan 5 2021. Okey. Begitulah seterusnya. Okey. 1 hari bulan 5, 1 bulan 6, 1 bulan 6 2021 berakhir 31 bulan 5 2022. Okey. 5 2023 2024. Okey, satu lagi ialah bulan 5 2025. Okey, hinggalah 1 Julai. Ya, ada satu. Okey, yang tu last sekali lah. Okey. Okey, so kita punya pinjaman tu berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Okey, 5 tahun lah. Okey, 5 tahun. Okey. Okey, cuba okey. 30,000 bahagi 5 tahun. Berapa setahun? 30,000 dia pinjam selama 5 tahun. Berapakah setahun? 6,000. 5,000. 6,000. 30,000 bahagi 5 tahun. 6,000. Okey, dia nak sebut 6,000. Okey, 6,000 setahun kita kena bayar. Okey, 6,000, 6,000, 6,000 sampailah 5 tahun. Okey. Okey. Dia okey, yang ni kena lama sikit sebab dia punya ni dia macam kebat lah. Okey, kebat dia Okey. So, kita punya ni saya highlight kan. Okey, saya highlight kan. Okey. Yang saya highlight ni cuba okey ke? Okey. Cuba okey ke? 1/8 hingga 31 bulan 5 2021. Ada berapa bulan kat situ? 1/8 sehinggalah 31 bulan 5 2021. Okey, nanti bagi tahu saya berapa bulan? 10. 10. Ada tak yang kira dia dapat 12? 10. 10. Okey. Maknanya Ogos tu dikira sebulan lah. Okey. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 kan. So 10 bulan. Okey, untuk tahun ni kenapa tak cukup setahun? Kenapa tak cukup 12 bulan? Sebab ada kes moratorium. Okey, maksudnya dia minta kita bayar lewat lah. Okey, maksudnya lewat sikit. Okey, maksudnya dia bagi kemudahan kat kita untuk bayar lambat. Okey, bila sebut kat situ
So kat situ untuk tahun tu ya kena bayar 10 bulan je. Okey. Okey, 6,000 yang kita dapat tadi. 6,000 darabkan 10/12. 10 bulan bahagi 12. Berapa pada tahun tersebut kena kita bayar? 6,000 darab 10/12. Najlah. 5,000. 5,000. Okey, betul jawapan Najlah. Okey, 5,000. Okey. Okey. Dah. Okey, persoalannya yang 5,000 ni pinjaman. Okey, pinjaman. Saya kata. Okey, kat sini 5,000 ni pinjaman. Okey. Okey, dia bayar dalam tempoh setahun. Okey. Kita nak anggap sebagai apa? Ada dua sini. Liability semasa ataupun liability bukan semasa. Ini dia tu sikit. Ada banyak dia punya ni kan. Okey, maklumat tu. Okey, pinjaman ni yang kita kira tadi 5,000 tak sampai setahun. Maksudnya kita kira 10 bulan je. Liability semasa ataupun liability bukan semasa. Okey, yang 5,000 tadi, yang Aisyah kira tadi, yang Najlah kira tadi kan. Okey. Kita nak anggap sebagai apa? Liability semasa ataupun liability bukan semasa. Okey, dia punya hint dia kurang daripada setahun. LBS. Okey, Aisyah kata LBS. Okey, lain. Dia dua jawapan dia, LBS ataupun LS. Okey. Okey, Aisyah kenapa awak kata LBS? Okay, sebab dia kurang daripada setahun, so dia adalah liability semasa. LS. Okay, LS. Okay, liability semasa. Maknanya yang selebih itu adalah LBS. Okay, kat sini kan, ni 5,000. Okay, so yang kata ya 25,000. Okay, 30,000 tolak 5,000. Ya, awak dapat 25,000. 25,000 ni adalah LBS. LBS. Okey, siapa nak tanya? Okay. Siapa nak tanya boleh tanya yang tujuan ni. Tujuan ni memang dia banyak penerangan dia. Okey, boleh tanya sebelum kamu buat. Okey, nak tanya tak yang tujuan Roman? Yang akhir ni boleh tanya, ada soalan? Okey, boleh. Buka mic tak apa. Okey, macam mana dapat 31.5 Okey, kita tutup akaun setiap tahun ialah 31/5. Maknanya kita nak kira berapa liability semasa, berapa liability bukan semasa, kita ikut akhir tu iaitu akhir tahun. Akhir tahun tutup akaun. Okey, akhir tahun tutup akaun. Okey. Okey, so kenapa 2021? Okey, untuk liability semasa, liability bukan semasa, kita bayar tahun yang akan datang. Okey, liability semasa maknanya kita tutup 2020. Okey, 2020. Tapi kita kira tadi sampai 2021. Okey, bila kita buat liability semasa ni, kita kira yang tahun akan datang. Macam tu. So, betul lah tu, 31/5/2021 tu betul. Okey.
Okey, jelas. Diana. Itu tarikh tutup akaun 315. Okey. Lain? Okey, so nanti ada dua pinjaman. Satu dekat LS, satu lagi dekat satu lagi dekat pinjaman, satu lagi dekat liability consumer. Pinjaman bank. Yang ni pinjaman bank. Okey. Ada soalan? Soalan. Kali ni saya tak tunjuk satu-satu. Saya tunggu jawapan. Saya bagi untung bersih berapa, saya bagi ni modal kerja berapa. Okey. Okey, so boleh cuba buat. Cuba buat. Siapa yang ni awak ni screenshot awak screenshot. Lepas tu nanti saya tunggu jawapan. Okey, pakai jenis pakai jenis. Ada soalan tu tanya ada soalan tanya. Ni format dia, cuba awak isi. Okey, untung bersih saja. Okey, untung bersih 7480. Okey, semua cuba Okey, cuba buat dulu. Okey, kalau dah siap boleh snap, share dekat Telegram. Okey, dah siap boleh share dekat Telegram.
Okey, buka je mic. Nak respon boleh respon. Okey, saya tunggu kat depan. Okey. Okay, cuba buat. Ya, apa-apa je nak tanya boleh tanya. Kalau saya tunjuk satu-satu, okey, takut kamu jadi tak faham. Okey. Kalau kamu buat sendiri, kamu nampak kat mana yang dia punya ni. Okey. Nak masuk kat mana. Okey, kalau saya tunjuk, mungkin kamu ni yang bantuan saya kan. Kali ni dengan tanpa bantuan. Okey, tanpa bantuan saya, cuba dapatkan untung bersih. Kalau tu ada masalah, awak respon. Okey. Ada masalah terus awak respon. Okey. Kita ada dalam ni dah 43. Okey, 43 orang. Okey. Tapi yang responnya 2-3 orang, 4 orang gitu je. Okey, yang respon Diana, Aisyah, okey, Amalina, Dianisha. Okey. Orang sama je, Alia. Okey. Orang sama je. Okey, yang lain kena ni lah, kena respon juga. Okey, Ifatu Fauzia. Yang dekat rekod mesej ni kan. Okey, yang saya perasan ada ni lah. Nama-nama yang respon kat sini. Okey, tak kisah, cuba je. Salah tu biasa lah. Okey, salah tu biasa. Okey, kamu dapatkan satu-satu. Okey, jualan dulu. Okey. Okay, jualan kat sini, kalau kamu masukkan nilai yang baru, dapat makan. Okey. Jualan kat sini 57. Okey, 57,060. Okey. So, jualan ni kalau tak ada ni kan, tak ada pulangan jualan, so kita terus anggap ni jualan bersih. Okey, kos jualan. Okey, saya bagi ni saya bagi tu
Okay, X gitu je. Okay, nak tengok kira. Okay, belian. Okay, siapa boleh bantu saya? Berapa KBDJ, kos barang untuk dijual? Siapa dapat nilai? Cuba bagi tahu. Inventory awal tambahkan dengan belian bersih. Siapa dapat nilai? Bagi tahu saya. Yang dah buat, okay, yang tengah buat boleh respon. Berapakah KBDJ? Okay, inventory awal tambah belian. Okay, seorang respon. Okay, inventory awal ada tak? Jumpa tak inventory awal? Seorang respon, inventory awal. Jumpa tak? Cepat. Ada orang tak ni? Tak ada orang ke? Cepat respon, korang respon. Ada tak inventory awal? Tak ada, okay. Diana tak ada. Maksudnya inventory awal tambah belian bersih. Okay, so dia punya KBDJ tu sama dekat imbangan duga tu tak ada. Okay, normal lah, yang tu normal. Okay, so 3277232270. Yang ni adalah okay, dapat KBDJ, okay, tolakkan inventory akhir. Okay, inventory akhir 10200. Okay. So, bantu saya, okay, bantu saya dapatkan nilai. Okay, kalau kamu tolakkan dengan inventory akhir, okay, berapa dapat? Yang dah ada jawapan boleh maklum kat saya, bagi tahu saya. 32270 tolak 10,200. Pak kira ada orang ni. Najla 22,070. 22,070.
22,070. Okey. Kos jualan. Okey. Jualan tolak kos jualan. Okey, ini betul. Okey, Wan betul, Aisyah betul, Hanisa betul. Okey. Jualan tolakkan kos jualan 34990. Okey. Yang lain double check. Wan dapat 34990. Okey. Yang ini adalah untuk kasar. Okey, betul tak? Yang lain dapat tak sama macam nilai yang ni, Wan Masyarah? Dapat. Okey. Okey, teruskan dapat okey, listkan, okey, senaraikan hasil. Okey, dekat imbangan duga. Hasil imbangan duga tak ada. Okey, so dia berada dekat maklumat tambahan. Okey, kamu kena cari hasil. Okey. Saya tak nak bagi tahu, cuba bagi tahu. Satu hasil dekat pelarasan, ada satu hasil. Siapa yang highlight tadi, yang tanda tadi, perasan. Okey, ada satu je hasil. Okey. Okey, terima kasih. Ano dengan Diana. Okey, komisen. Kalau ada satu je, kamu terus pindah ke yang hujung sekali. Okey, ambil nilai yang kita ni, yang dekat pelarasan tu, 920. Okey, lepas tu awak kena kira kan. Okey, sebab ada satu je, so awak kira je lah. Untung kasar tambahkan dengan komisen. Okey, siapa dapat nilai terus maklum. Okey, bagi tahu. Okay, jangan lupa. 33,000. 35,910. Okey. Okey, semua betul lah Wan dengan Anu. Okey. Okey, 35,910. Okey, kemudian kita listkan belanja. Okey, belanja kita tengok di imbangan duga. Kalau ada, masukkan dulu. Okey. Masukkan dia kat imbangan duga, barulah kita tengok di pelarasan. So, kat situ ada 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 kat situ. Okey. Okey, masukkan. Utility, sewa, gaji, insurans. Okey. Okay, ambil nilai yang kita ni lah. Nilai yang kita ni yang kita baiki tu. Okey. Okey, utility 4070. Okey. Sewa 6,000. Gaji 14,400. Insurans 600. Barulah tengok di pelarasan. Okey, ada pelarasan tu ada lagi, tambah lagi. Okey, ada dua. Okey, ada kat situ ada dua belanja. Okey, kat susut nilai tu kat susut nilai tu ada dua nilai. Okey, susut nilai lengkapan, susut nilai kenderaan. Okey, lengkapan 1360. Okey, kenderaan 2,000. Itu je hasil, itu je belanja Okey, so kita dah boleh jumlahkan. Siapa dapat kira berapa jumlah belanja?
28430. 2840. Okay, dapat tak? Dapat tak dia punya tu? 35910 tolak 28420, kamu dapat 7480. Dapat tak? 28430. 30. Okay. Okay, dapat tak untuk bersih? Sama Dapat 7480. Tak dapat kita kena check. Dapat? Anu dapat? Anu Najla? Dapat. Okay, right. Itulah jawapan dia. Okay, alang-alang kita habiskan ni lah. Okay, PKK. Okay, kita habiskan PKK. Saya ni sekejap editor. Pusing balik. Okay, kita buat sekejap kita buat sekejap PKK. Okay, PKK macam biasa. Okay. Nama perniagaan. Yang ni kita mesti buat. Jangan tinggal. Okay. Exam macam tu. Okay, kita buat. Okay, complete lah. Okay, sempurna mungkin. Bukti. Pada 31 Mei 2020. Okay, yang ni biasa. Mesti buat dulu dia punya laju kos, susut nilai terkumpul. Kos, okay, kalau tu kecilkan sikit dia punya ni, tulisan dia. Okay, kemudian nilai buku. Okay, yang hujung tu nilai buku. Okay, nilai buku. Okay, macam biasa listkan. Mula-mula accept pas masa. So, bila kita buat latihan ni, sebenarnya kita sedang menghafal. Okay, kita sedang menghafal. Okay, sebab itulah kita kena banyakkan latihan. So, dia jadi habit. So, kita akan jadi ingat. Okay. Nak selang tu awak boleh buat anggaran. Kalau soalan dia punya imbangan duga tu tak terlalu banyak, kita boleh buat anggaran. Okay. Ni kalau banyak sangat, barulah kita kena ni detail. Equity pemilik. Okay, listkan. Ni kamu listkan, saya tunjuk dekat equity pemilik je.
Okey, ada 10 minit lagi. Okey, kita cuba imbangkan. Okey. Okay, imbangkan. Okey, yang tu tengah buat tu, okey. Cuba habiskan. Cuba imbangkan. Okey, ada dapat? Okey, lengkapan. Siapa dah buat lengkapan dengan dah tolak susut nilai? Lengkapan 13,600 tolak 1360. Siapa dapat? 12,240. Okey. Okay, Wan cuba kira kenderaan. 20,000 tolak 2,000 dapat tak? 18,000. Okey, cuba jumlahkan aset bukan semasa. 30,000 240. 30,240. Okey, jumlah aset semasa. Okey, siapa yang dah kira nanti nanti bagi tahu. Okey, berapa nilai dia. Liability ni nak kena letak kat atas sikit sebab dia punya liability ni ada banyak sikit. Siapa dapat jumlah aset nanti bagi tahu saya.
69020 060. Okay, so nanti listkan liability. Timbangan duga tak ada. Dekat maklumat tambahan tu ada. Okay. Ya, betul Diana. Okay. Ada satu komisen. Okay. Okay. Sebelum jumlah tu nanti kita baiki. Komisen 920. Okay, nanti kira balik. Okay, nanti dia nak kira berapa jumlah aset yang baru. Dan 9980. Okay, barulah kita listkan liability. Okay, liability tak silap saya ada dua. Okay, utility dengan ada satu lagi, jualan. Okay, ada saya jumpa 3. Yang lain jumpa berapa? Kalau sama dengan saya, cuba kira berapa jumlah liability semasa. Okay, ada 5 minit. Okay, kita cuba habiskan. 470, 9270. Okay, Diana tolong kira aset semasa tolak liability semasa. Tolak 9270. $60,710. Okey, 60,710 tambahkan dengan aset bukan semasa. Okey Wan, terima kasih Wan. 90 dengan Diana, okey. 90950. Okey, kita cek bawah sekali sama tak? 90950. Okey, dia mesti seimbang bawah dia. Okey. Okey. Siapa yang dah buat kat bawah tu nanti beritahu saya modal awal tambahkan dengan untung bersih. Siapa dapat nilai bagi tahu saya. Modal awal tambah untung bersih. 67680. Tolakkan ambilan. 67680 tolak ambilan 1730.
659. Tambahkan 25,000. 90950. Okey. Itulah jawapan dia. Sama. Okey. Itulah. Okey. Saya tak, cuma tak puas hati lah sebab ni kan, sebab tak nampak dia punya, kamu punya jawapan tu tak nampak sebagai gini je. Okey. Yang kalau bila kita masuk ada, kalau kat sekolah, boleh kita tengok, sama-sama tengok dia punya kat mana silap dia. Mungkin kat sini berapa orang je, mungkin dalam 10 orang je nampak. Okey. Itulah. Okey. Okey, inilah dia punya cara dia. Okey, sebenarnya tak lupa kita dah bincang, dah bincang benda ni. Okey. Kita bincang lagi. Okey. Mesti mantap akauntangan dengan PKK. Sebab setiap tahun dia akan keluar dan basicnya macam ni ya. Okey, kalau perkongsian basicnya ni basic dia. Perkongsian lepas tu tambah sikit. Okey. Okey, rekod tak lengkap pun pakai benda ni juga. Okey. Kelak pun sama. Okey, kelak dalam satu nanti awak belajar di tingkatan 5 nanti pun sama, cuma dia mungkin ubah istilah. Ini istilah dia. Okey, setakat tu saja. Yang rekod ni, siapa yang rekod? Siapa yang rekod tu? Yang buat recording Google Meet. Okey, siapa yang tolong rekodkan? Okey, nanti awak share okey, untuk rakan-rakan. Okey, setakat tu saja nak bincang yang soalan nombor 6 tu, yang nisbah tu. Okey. Nombor 6 ni yang boleh buat sendirilah. Okey, kalau nak tanya boleh tanya. Okey, soalan ni yang ni senang je. Okey, soalan nisbah ni anggaplah dia sebagai latihan. Okey. Latihan ini senang. Okey. Ni soalan terakhir ni, saya terus direct soalan-soalan terakhir. Biar kamu nampak dia punya tahap kesusahan dia. Taklah susah sangat kan. Okey. Okey. So, setakat tu saja. Okey. Kita tangguh kelas. Kalau tak ada apa-apa, tangguh kelas dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama. Okey. Terima kasih, Cikgu. Okey. Okey.